Dewan Undangan Negeri Sarawak meluluskan rang undang-undang RUU Majlis Kraf Sarawak 2023. Laporan itu antara Fokus Bumi Kenyalang dan terus saja bersama rakan penyampai Buma Win. Silakan Buma. Ya dia, terima kasih. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Majlis Kraf Sarawak 2023 yang bertujuan menubuhkan Majlis Kraf Sarawak SCC sebagai entiti yang bertindak sebagai pihak berkuasa di negeri untuk pengawal seliaan dan pembangunan kraf dan untuk perkara-perkara yang berkaitan. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, RUU berkenaan penting memandangkan industri kraf semakin berkembang dan ia penting untuk menjadikan SCC badan yang bertanggungjawab ke atas kejayaan pembangunan industri kraf Sarawak. Ketika membentangkan RUU tersebut, beliau berkata jangkaan dan keperluan industri, pihak berkepentingan, orang ramai dan kerajaan menjadikan penubuhan SCC sesuatu yang amat penting menerusi rangka kerja undang-undang melalui RUU Majlis Kraf Sarawak 2023. Datuk Seri Abdul Karim percaya SCC akan menjadi pendaya utama dalam merealisasikan potensi penuh industri kraf Sarawak sekaligus menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi keseluruhan negeri. Jelasnya disebabkan peranannya yang unik dan menjadi pelengkap kepada kraf tangan Malaysia, SCC hanya akan memberi tumpuan khusus kepada keperluan dan aspirasi industri kraf Sarawak, antaranya pemeliharaan warisan budaya Sarawak, pemerkasaan dan penyertaan tempatan, strategi tersuai untuk industri kraf Sarawak serta mempromosi pertumbuhan ekonomi. SCC juga akan memberi tumpuan kepada meningkatkan pelancongan kraf, pendidikan, inovasi dan pembangunan produk, pembinaan kapasiti dan pembangunan kemahiran, pemuliharaan dan amalan lestari, advokasi dan pembangunan dasar serta penyelarasan dan kerjasama di kalangan pelbagai pihak berkepentingan dalam ekosistem kraf termasuk artisan, usahawan kraf, agensi kerajaan, persatuan industri, akademik dan organisasi masyarakat sivil. Pembentukan SCC telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 25 April 1996 dan mula beroperasi pada 2 Januari 1997 dengan Kementerian Pelancongan sebagai urus setianya. 6 peranan utama telah digariskan untuk SCC, antaranya untuk mencadangkan dan menggubal dasar pembangunan industri kraf tangan untuk pertimbangan dan kelulusan kerajaan negeri serta memastikan kemampanan dan pertumbuhan berterusan industri dengan menggubal garis panduan bagi program penyelidikan dan pembangunan sumber manusia, pemasaran dan aktiviti promosi untuk kraf tangan. Baik, dalam perkembangan sama, Kerajaan Negeri menerusi Pusat Sehenti OSC dan menangani isu dadah dan substans MIDS terus komited untuk menangani isu penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat Muhammad Razi Sitam berkata, beberapa tindakan telah diambil berkenaan isu itu. Dedah Muhammad Razi, antara tindakan yang telah dilaksana adalah penubuhan Biro MIDS kawasan Penghulu, menyokong operasi 20 buah fasiliti OSC Addiction, menubuhkan 7 buah pusat pembangunan dan intervensi komuniti dan meningkatkan kapasiti ahli-ahli OSC MIDS. Ujar beliau daripada tahun 2019 hingga 2022, sebanyak 55 tangkapan direkodkan atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Racun 1952. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Tamin dan Simunjan dalam persidangan Dun. Sementara itu, Timbalan Menteri Pembangunan, Infrastruktur dan Pelabuhan Datuk Majang Renggi memaklumkan Sarawak mempunyai 6 buah pelabuhan iaitu di Kuching, Rajang, Miri, Tanjung Manis dan Samalaju. Menjawab soalan daripada Adun Daro, Safi'i Ahmad, hanya satu daripada jumlah itu merupakan di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan, iaitu Pelabuhan Bintulu. Dalam usaha meningkatkan kapasiti pelabuhan, ujarnya, sebanyak 4 inisiatif di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 digariskan, iaitu perkhidmatan efisien pelabuhan, Terminal Selatan Zon Bebas Senar dan mengaktifkan Pelabuhan Miri sebagai gerbang utara Sarawak.
Dalam pada itu, Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Snodan Lawan memberitahu Tugu Battles of Beting Maro, tapak pertempuran Beting Maro, wajar dibina semula, memandangkan ia kaya dengan warisan sejarah. Namun katanya kajian lanjut perlu dilakukan memandangkan tapak tersebut belum diwartakan di bawah Ordinan Warisan Sarawak 2019. Ia bagi memastikan nilai dan kepentingan sesebuah bangunan, monumen dan tapak yang cadangkan untuk diwarta memberi makna dan impak kepada rakyat. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan daripada Adun Beting Maro, Razali Gapur dalam sesi soal-jawab persidangan DUN di Kuching. Pemilik dan pemaju digesa untuk mengambil tindakan segera khususnya berkaitan pemeteraian dan pengambilan Memorandum of Surrender and Alienation MOSA atau Memorandum of Surrender and Realienation MOSRA. Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talib Saleh menegaskan ia adalah untuk menjelaskan segala bayaran yang dikenakan sebelum pengeluaran surat hak milik tanah dapat dilaksanakan. Jelasnya tempoh selama 56 hari bagi pengeluaran surat hak milik merupakan tempoh maksimum yang diberikan untuk pengeluaran surat hak milik dapat dilaksanakan daripada tarikh penyerahan MOSA atau MOSRA. Kita mempunyai what we call it 56 days. 56 days from the time that they submit the MOSA and MOSRA. Within 56 days and must pay the premium. Where the submitter one must pay the premium and fees. And there are cases where we can do it within 1 day. That's already been proven. The 56 days is maximum. It's maximum. But ada ketikanya kita dapat keluarkan dalam 1 hari. So that is our commitment to those who want to acquire or purchase the property lah. So it's not the government, it's not the Sabit inefficient, but they are the pemaju yang termasuk pemaju lah yang melengah-lengahkan. Mungkin tidak mahu membayar fee lah premium tanah premium tersebut. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuching pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak. Terdahulu beliau pada sesi soal-jawab lisan memberitahu setakat 30 April lalu sebanyak 183 projek tukar syarat dan pecah bahagi tanah atau Application for Variation of Title Condition AVTC untuk pelbagai kegunaan yang belum dikeluarkan surat hak milik. Bagi bahagian-bahagian lain pula disebabkan MOSA atau MOSRA tidak dimeteraikan dan tiada pembayaran premium dan lain-lain fee oleh pemaju projek. Katanya jumlah enhanced premium tanah dan fee yang terlibat bagi 183 projek tersebut adalah berjumlah 55.5 juta ringgit. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kami dari RTM Sarawak ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada warga pendidik di Sarawak khususnya dan Malaysia amnya. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak.